Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat pagi semua untuk murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahagian ibadat untuk tahun 1. Tajuk yang kita akan belajar adalah kebersihan amalan hidupku. Okey, murid-murid boleh lihat tajuk kebersihan amalan hidupku. Okey, kita akan belajar tentang tajuk istinja. Okey, tajuk istinja. Okey, apa itu istinja? Okey, murid-murid tahu tak apa itu istinja? Pernah dengar tak perkataan istinja? Okey, murid-murid mungkin ada yang belum pernah kenal tapi semua orang melakukannya. Okey, istinja adalah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali, iaitu menggunakan benda kesat dan air. Okey, boleh faham apa itu istinja? Okey. Seterusnya, apakah hukum istinja? Okey, hukum istinja adalah wajib. Okey, ingat istinja adalah wajib. Okey, kita teruskan kepada cara istinja. Okey, di sini terdapat 3 jenis yang kita boleh lakukan istinja. Yang pertama, menggunakan air. Yang kedua, menggunakan benda kesat. Yang ketiga, menggunakan air dan benda kesat. Okey, macam mana kalau istinja hanya menggunakan air sahaja? Okey, gunakan tangan kiri semasa istinja. Bersihkan kubur dan dubur dengan air mutlak. Ini seperti mana yang kita lakukan hari ini selepas kita menunaikan qada hajat. Masuk tandas, buang air kecil atau buang air besar, kita basuh. Lepas kita basuh tu, kita panggil ia adalah istinja. Okey, yang kedua, menggunakan benda kesat. Contohnya, di tempat yang tiada air, kita boleh menggunakan benda kesat sebagai istinja. Okey, sapu kubur dan dubur dengan 3 kali sapuan menggunakan benda-benda kesat yang bersih. Okey, pastikan benda kesat itu bersih. Okey, contoh benda kesat adalah seperti tisu, batu, kayu atau daun kering. Itu contoh benda-benda kesat yang kita boleh gunakan untuk istinja jika tidak ada air. Okey, yang ketiga, menggunakan air dan benda kesat dalam masa yang sama. Okey, gunakan benda kesat terlebih dahulu. Okey, kalau ada benda kesat dan ada air tapi air itu sedikit. Contohnya, kita pergi berkelah di hutan, hanya ada 1 botol air mineral sahaja untuk istinja. Okey, jadi kita nak guna air itu dengan cara yang berjimat. Kita guna benda kesat terlebih dahulu. Contohnya, kita hilangkan najis dengan menggunakan batu ataupun tisu. Lepas tu, kita bilas balik dengan air. Okey, sebab air tu sikit, kita guna dulu benda kesat. Okey, 3 cara yang boleh kita guna untuk istinja. Yang pertama, menggunakan air sepenuhnya seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, menggunakan hanya benda kesat jika tiada air. Yang ketiga, menggunakan air dan benda kesat. Okey, dua-dua sekali. Okey, seterusnya kita lihat kepada kelebihan istinja.
Okay, kita dah tahu istinja tu wajib. Apa kelebihannya beristinja? Yang pertama, bila kita istinja badan kita bersih daripada najis, maka ibadat solat kita akan diterima. Okay, jika badan kita kotor ataupun tidak bersih, segala amal ibadat kita tidak diterima. Yang kedua, kesihatan terpelihara. Badan bersih, maka sihatlah. Okey, yang ketiga, terhindar dari penyakit. Dan keempat, dikasihi Allah. Allah menyukai orang yang bersih. Okey, bila kita dah beristinja, maka badan kita bersih. Selepas kita menunaikan hajat, membuang air kecil atau membuang air besar, kita istinja. Bila kita istinja, maka badan kita bersih. Okey, jangan kita biarkan najis tanpa istinja. Okey, kita lihat adab menunaikan qada hajat. Tadi kita belajar istinja, cara nak bersihkan selepas qada hajat. Sekarang kita tengok kepada adab menunaikan qada hajat. Qada hajat ni kita masuk tandas, sama ada nak membuang air besar ataupun air kecil. Okey, kita lihat adab sebelum lagi. Adab sebelum qada hajat. Ni bukan semasa, sebelum. Okey, tidak membawa nama Allah. Macam mana membawa nama Allah? Okey, contohnya kita bawa Al-Quran ke tandas. Ataupun kita ada zikir-zikir yang ada menulis nama Allah. Kita bawa masuk tempat yang kita nak qada hajat, tak boleh. Okey, memakai alas kaki. Seeloknya kita memakai selipar semasa masuk ke tandas, menutup kepala. Adabnya kalau masuk tandas, tutuplah kepala kamu. Okey, lagi membaca doa masuk tandas. Membaca doa masuk tandas. Doanya macam mana? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ni murid-murid hafal doa masuk tandas. Okey, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Tuhanku, aku memohon perlindunganmu daripada keburukan dan kekotoran. Kita minta perlindungan dengan Allah semasa kita nak masuk tandas. Okey, lepas tu kita melangkah masuk dengan kaki kiri. Okey, ni tengok melangkah masuk dengan kaki kiri, menutup kepala. Memakai alas kaki, tengok dia pakai selipar. Okey, ni adab sebelum kita nak qada hajat. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua, adab semasa qada hajat. Tadi sebelum, yang ni semasa. Okey, semasa qada hajat tidak bercakap, makan ataupun minum. Ada satu lagi menyanyi. Tu kita jaga adab. Okey, adab kena jaga walaupun semasa qada hajat. Okey, tidak membuang air merata-rata. Contohnya masuk tandas tapi kencingnya merata-rata, bukan di tempat yang disediakan. Kena jaga adab, kena jaga kebersihan. Okey. Jangan nak bercakap-cakap dalam tandas, bawa makan dan makan sambil menunaikan qada hajat. Ni tak ada adab. Kita kena jaga adab walaupun di tandas. Okey, seterusnya. Selepas, okey. Selepas qada hajat, apa yang kita perlu jaga? Okey, adab selepas qada hajat. Okey, membaca doa keluar tandas. Macam mana doanya? Okey, alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan
penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Ni kena amalkan doa selepas keluar tandas. Lepas tu melangkah keluar dengan kaki kanan. Tadi kita masuk dengan kaki kiri, kita keluar tandas dengan kaki kanan. Okey. Ni antara adab menunaikan qada hajat. Okey, selepas kita belajar tentang istinja, murid-murid boleh membuat latihan buku aktiviti pendidikan Islam muka surat 103, 104 dan 105. Okey, contoh yang pertama, nomborkan, mengisi tempat kosong mengikut jawapan di sebelah. Okey, letak nombor je. Okey, nombor 2, murid-murid perlu warnakan alat-alat yang boleh digunakan untuk istinja. Seperti mana yang cikgu dah terangkan tadi, alatnya mestilah kesat dan bersih. Okey, contoh yang kita dah belajar tadi, tisu, batu, daun kering dan ni pokok ranting kayu kan. Okey. Okey, surat 104, murid perlu menomborkan mengikut urutan. Contoh yang nombor 1 ni beristinja menggunakan air. Yang mana dulu? Yang kedua, istinja menggunakan bahan kesat. Yang mana nombor 1, yang mana nombor 2. Okey, yang ketiga, istinja menggunakan benda kesat dan air. Murid perlu tentukan yang mana nombor 1 dan nombor 2. Contoh yang pertama, bersihkan najis dengan air mutlak menggunakan tangan kiri, mencedok air dari kulah. Yang mana dulu? Kena cedok dahulu, barulah bersihkan najis dengan air mutlak guna tangan kiri. 1, 2 sahaja. Ikut urutan. Yang mana 1, yang mana nombor 2. Yang ni sama. Yang mana nombor 1, mana nombor 2. Okey, boleh baca. Contoh yang nombor 3. Menyapu kubur dan dubur dengan 3 biji batu yang bersih dan kering menggunakan tangan kiri. Bersihkan sisa najis dengan air mutlak. Okey, nak gunakan benda kesat dulu ke nak guna air dahulu? Kita dah belajar tadi kan. Okey, mana nombor 1, mana nombor 2. Okey, boleh? Yang ke muka surat 105, murid hanya perlu tandakan right atau pangkah untuk adab qada hajat. Contohnya masuk kaki, tengok kanan ke kiri. Okey, ni keluar kaki kanan ke kiri. Kalau betul apa yang dia buat, tanda right. Yang kelima ni makan di tandas. Okey, tanda pangkah ke right. Yang keenam menutup kepala. Menutup kepala dan masuk ke tandas menggunakan kaki kiri. Yang keempat, menyanyi. Yang kelima, membaca doa keluar tandas. Okey, murid dah tahu kan mana satu adab, mana satu yang tidak beradab. Jadi, bila dah siap semua latihan, maksudnya murid dah boleh faham apa itu istinja. Okey, selamat belajar dan menyiapkan tugasan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.